Aku sibuk Tak mengurukan. ada benda lain. Okay. Buat appointment hospital salah. Duk Oh on ya. call. Okay, baik. Kita nak sambung macam mana kita berhenti pada berakhir tentang adawat al-jazm, dan kita nak melihat sedikit tentang adawat al-jazm, apa mungkin bentuk ataupun makna yang boleh diambil pada penggunaan adawat al-jazm dalam Al-Quran. Baik, adawat al-jazm umumnya kedua-dua ni, jazam dan juga an-nasab, saya dah kongsikan huruf-hurufnya, PDF-nya itu dah dikongsikan, nanti boleh jadikan itu sebagai rujukan ringkas insya-Allah untuk nak lihat pada perbincangan ini. Baik, yang pertama adawat al-jazam dalam Al-Quran. Perkataannya ialah lam. Terjemahannya tidak pernah ataupun belum. Ini antara terjemahan yang digunakan dalam Al-Quran. Berbeza kerana mengikut pada ayat. Adawat al-jazam ataupun perkataan lam ini, ia bergandingan dengan fi'il mudhari'. Bergandingan dengan fi'il mudhari'. So, kalau dalam Quran kita akan jumpa lam, selepas itu mesti fi'il mudhari'. Tak ada fi'il yang lain. Dan yang kedua, kalau kita nak guna lam, katakan nak bersembang kan. Nak bersembang. So, kalau guna lam, kena gandingkan dia dengan fi'il mudhari'. Jangan gandingkan dengan yang lain. Lam menunjukkan perbuatan yang belum pernah terjadi sebelum itu, hingga masa dituturkan atau berlanjutan selamanya. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Bukankah telah berlalu kepada manusia suatu ketika dari masa yang beredar, sedang dia masih belum wujud lagi dan tidak menjadi sesuatu benda yang disebut-sebut. Baik. Kita lihat pada perkataan lam yang ada. Lam pada ayat ini. Okay. Pertama, selepas daripada itu adalah fi'il mudhari'. So, perkataan yakun selepas daripada itu ialah fi'il mudhari'. Kan? Dia ni sukun lah. Kenapa dia sukun? Kan? Sebab lam yang ada di depan. So, ya ada. Baris akhir itu patutnya baris depan, tapi tak ada. Dia jadi sukun kerana lam yang berada di depan. So, yakun ini dia adalah fi'il mudhari'. Menunjukkan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelum itu, hingga masa dituturkan. Baik. Maka Allah sebut sini apa? Lam yakun syai'an mazkura. Manusia itu dia bukanlah sesuatu yang disebut-sebut. Mazkur yang disebut. Baik. Maka sebelum sampai kepada apa yang disebutkan, contoh perkataan lam, Allah sebutkan manusia itu sebelum ini tak disebut-sebut. Dia menunjukkan satu perbuatan belum pernah terjadi sebelum itu. Maksud dia, sebelum Allah bagi tahu ini, sebelum daripada peristiwa ini, Allah sebutkan manusia adalah sesuatu yang nak panggil apa pun tak tahu. Nak panggil dia manusia pun bukan. Nak panggil dia apa? Nak panggil dia janin pun bukan. Nak panggil dia apa pun tak tahu. Sebab dia tak ada langsung. Kewujudan dia tak ada langsung. Kita 10,000, tak ada 10,000 lah. Kita 500 tahun yang lepas. Siapa kita? Tak ada. Nak panggil apa kita ni 500 tahun ataupun 100 tahun yang lepas, nak panggil apa diri kita ni? Tak ada. Nak panggil apa pun tak tahu. Sebab memang tak ada. So, kalau sebutkan lam di situ menunjukkan sebelum itu, kan, dia adalah sesuatu yang belum pernah terjadi lagi. Penciptaannya,
ataupun apa yang boleh dipanggil pada seseorang itu. So lam yakun syai'an mazkura, sedangkan manusia itu tidak menjadi sesuatu benda yang disebut-sebut. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Perkataan lam kat situ, pertama yang datang selepas lam adalah fi'il mudhari'. So situ tandanya apa? Ya, dia perkataan huruf akhir sukun. Kenapa? Kerana lam yang berada di depan tu. Okay. Dia tidak beranak. Maksudnya sebelum daripada lam itu, sebelum daripada penyebutan yang Allah itu tidak beranak, memang tak pernah terjadi pun sebelum itu Allah beranak. Ataupun diperanakkan, tak pernah jadi. Sebelum daripada ayat ini diturunkan, Allah itu tidak juga beranak ataupun diperanakkan sebelum itu. So itu perkataan lam. Bila dia menunjukkan suatu perbuatan yang belum pernah terjadi sebelum tu lagi. Perkataan lam bila bergandingan dengan hamzah istifham, iaitu apa? A. Ini kita belajar waktu kata tanya. Alright. Sorry Ustaz, yang tadi tunjukkan tadi walam yang okey. Ini ada perasan pula. Maaf saya karo sikit. Ni yang ada ilak ni Ustaz. Ilak ni. Yalid. Yang ada? Ada huruf-huruf ilak. Huruf satu. Huruf ain, betul. Okey. Betul. Lagi satu tadi pun atas pun sama juga Betul. Okey. Ada huruf ilah yang dibuang pada perkataan yakun dan juga yalid. Okey. Sini dibuang adalah waw, patutnya yakunu. Ini patutnya yalidu. Yalidu, lada yalidu. Ini kana yakunu. So ada huruf ilah yang dibuang. Apabila lam bergandingan dengan hamzah istifham, maka penafian tersebut disertai akuan atau celaan. Firman Allah, alam nashrah laka sadrak. Perkataan alam. Baik. Kita potong, asingkan. Kita ada perkataan a dan juga lam. A ni apa? Kata tanya ataupun istifham. Okay. Jadi nak tahu tengok terjemahan. Ada tak bunyi katanya ni bukankah? Ada tanya. Baik, selepas daripada a itu ada lam. Ya, lam ini adalah huruf jazam tadi tu. Okey. So bila bergandingan dua ni, maka maksud yang disampaikan adalah penafian. Alam. So dia adalah satu bentuk penafian. Okay. Disertai pengakuan ataupun celaan. So dia adalah satu bentuk penafian, sama ada untuk mengaku sesuatu ataupun untuk mencela sesuatu. Di sini Allah sebutkan alam nasyrah. Bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu wahai Muhammad. So ini adalah satu bentuk penafian. Kenapa? Apa yang nak dinafikan? Kalau lihat pada konteks ayat, ketika mana surah ini diturunkan, Nabi Muhammad SAW keadaannya bagaimana? Nabi sedang apa? Nabi sedang bersedih. Kan? Nabi sedang bersedih. So orang bila sedih, kan, dia rasa apa? Terasa dada dia sempit, sesak dada rasa. Dengan masalah yang tertimpa. So Allah kata, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? So nak bentuk penafian tentang apa yang sedang dihadapi oleh Nabi SAW dengan disertai pengakuan. Allah nak memberitahu bahawa Allah telah melapangkan dada Nabi Muhammad SAW. Allah nak menyatakan, ya wahai Muhammad, dadamu telah lapang. Dadamu telah lapang. So bila dia digandingkan dengan perkataan
Ah, Ustaz guna telah tu macam fi'il madi je Ustaz. Kenapa? Dia kan mudarat kan patutnya kan? saya bawa terjemahan. Terjemahan letakkan kami telah melapangkan dadamu. Saya memang ambil pada terjemahan je. Okey. Baik. Terjemahan letakkan bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Sebab nak bagi tahu dia refer kepada apa? Pertama, waktu yang Nabi dibelah dada satu telah berlaku. Yang kedua, Allah ketika mana menurunkan Quran di awal-awal dulu, perkara itu telah melapangkan dada Nabi Muhammad SAW. Maka terjemahan meletakkan perkataan telah. Kerana perbuatan itu telah dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. So ikut pada makna, betul lah kita dapatlah makna tu. Kan? Tapi kalau lihat pada teks Arabnya, kan, nasyra itu adalah dalam bentuk fi'il Dolek. mudhari'. So Allah nak memberitahu bahawa Allah berterusan sentiasa melapangkan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kadang-kala atas sebab masalah, kan, sebab ujian, sebab kata-kata, buatkan seseorang tu rasa macam sempit dada dia, macam sesak dada dia, kan. Kenapa? So Allah kata dadamu lapang wahai Muhammad, tapi kenapa kita rasa sempit dada tu? Kenapa? Kita rasa sempit, tapi Allah kata lapang. Kan? Takkan kita nak kata Allah cakap tak betul pula, kan? Tapi kita nak cakap kita kata kita tak betul, kita tipu, kita rasa dada tu sempit, rasa sesak dada dengan masalah-masalah yang ada. So macam mana nak menyatukan perkara ni? Masalah tu is all in the mind, Ustaz. Okey. Masalah tu dalam kepala dan benda tu efek kepada kita rasa Hmm. rasa sempit je semua benda. Rasa tak seronok, rasa tak happy, itu kan efek kepada kan dada yang sempit ataupun dada yang sesak. So, CPU dah hang. CPU dah kan. So kenapa macam tu kan? So Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad, ketika mana Nabi Muhammad sedang berkecil hati, terasa sedih, kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Quraisy. Allah kata dadamu telah dilapangkan dan Allah akan terus melapangkan. So Allah nak beritahu bahawa jika kita fokus kepada satu perkara itu, maka perkara itu akan bagi kesan pada kita yang besar. Sedangkan kalau kita fokus kan, kepada pelbagai lagi perkara yang seronok ataupun yang masih lagi kita ada. Banyak tak? Kita ada satu masalah, kan? Tapi banyak tak lagi yang masih kita ada ataupun yang bukan masalah? Ya. Banyak. Kan? Kita Ha? pilih je, Ustaz. Pilih je, it's all in the mind. Pilih Pilih je kan. Kita ada masalah duit contohnya, masalah kesihatan contohnya. Kita boleh memilih untuk fokus kepada masalah tu dan jadi serabut kan, jadi sedih, jadi takut. Dan kita juga boleh memilih untuk fikir pasal benda-benda yang lain yang masih lagi ada, yang boleh memberi harapan dan juga semangat. So perkara itu semua akan membuatkan dada kita menjadi lapang. Kita ada satu masalah tapi kita masih lagi ada pelbagai perkara, paling minimum kita masih lagi hidup, kan, untuk boleh berusaha ataupun untuk boleh merasakan pelbagai lagi pemberian nikmat yang lain. Dan bila kita bergerak ke depan dan meletakkan pergantungan kepada Allah, maka kan Allah akan bantu untuk terus nanti melapangkan dada kita. So dia adalah Allah menyatakan kepada Muhammad SAW bahawa Allah telah melapangkan dada Nabi dan Allah akan terus melakukan yang demikian pada Nabi SAW. Sebab itu bila sebutkan pada Nabi bila bersedih dengan apa yang dilakukan oleh Quraisy, kan, maka Allah suruh buatlah ni, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin, bertasbihlah kepada Allah dan sujudlah.
Bila Nabi sedih, Allah turunkan ayat. Nabi sedih, Allah ceritakan tentang Nabi Musa. Nabi sedih, Allah cerita tentang Nabi Ibrahim. So, itu semua adalah untuk nak melapangkan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sambung pula dia. Dia menjawab, bukankah aku telah katakan bahawa engkau tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersamamu. Perkataan alam digabungkan. Okay. So terjemahkan dengan, bukankah aku telah katakan bahawa engkau tidak sekali akan dapat bersabar bersama aku. Perkataan disebutkan Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam. And Nabi Musa kata dia boleh sabar. Nabi Khidir kata, engkau macam mana kau nak sabar benda yang kau tak ada pengalaman. So itu bentuk penafian. Nabi Musa kata boleh sabar, Nabi Khidir kata kau tak boleh sabar. Dan tiba pada ayat ni, Nabi Khidir kata, alam aku laka, aku dah cakap dah kat engkau. So dia adalah bentuk penafian yang awal yang Nabi Musa tak boleh sabar, dan ini umpama apa? Mengakui tentang apa yang disebut sebelum itu. So ini bila A digabungkan dengan perkataan lam. Okay. Ustaz, lan tastati' itu nasab ain baris atas. Betul. Kerana lan dia adalah adawat an-nasab. Perkataan kedua, lamma. Terjemahannya belum. Dalam penggunaan, ia bergandingan dengan fi'il madhi, mudhari' ataupun isim. So, boleh digunakan untuk tiga-tiga dan kita akan jumpa penggunaannya pada ketiga-tiga perkara ini. Dalam bahasa Arab, kadang ada setengah perkataan yang gandingannya itu khusus. Ada yang hanya boleh digandingkan dengan madhi je. Ada yang hanya boleh digandingkan dengan mudhari' sahaja. Ada yang kalau digunakan, bentuk ini adalah untuk isim. Bentuk ini adalah untuk fi'il. So itu bentuk-bentuk yang kaedah yang ada digunakan dalam bahasa Arab. So untuk siapa yang nak berkomunikasi, nak bercakap dalam bahasa Arab, ini antara perkara yang perlu dikuasai supaya tak tersilap. Contoh dalam Al-Quran kita ada contoh perkataan an la. Kita baca Allah. Kita juga ada dalam Quran Allah. Macam ni. Makna dia sama je. Allah ni dia adalah Allah sama. Cuma dalam Quran dari sudut tulisannya itu berbeza. Kenapa? Kerana satu ini adalah untuk isim, satu ini adalah untuk fi'il. So itu bentuk-bentuk dalam Al-Quran. So untuk lamma dalam Quran dia digandingkan dengan madhi, mudhari' dan juga isim. Baik. Apabila berada sebelum fi'il mudhari', maka akan membawa makna penafian. Firman Allah, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Katakanlah wahai Muhammad, kamu belum beriman, tetapi ucapkanlah kami telah Islam, kerana iman belum lagi meresap masuk ke dalam hati kamu. Lamma. Lamma ini sebenarnya diterjemahkan juga dengan makna tak kala. Tapi kita lihat di sini, bila selepas lamma itu, ada fi'il mudhari' kan, ya di awal perkataan. Huruf akhir kat sini baringnya pada bawah. Kenapa berubah? Sebab lamma. Okay. Maka dia membawa maksud penafian. Sebab itu dalam terjemahan walamma yufi iman, terjemahkan dengan iman belum lagi masuk ke dalam hati-hati kamu. Selama selepasnya fi'il mudhari' bermaksud penafian. Kalla lamma yaqdi ma amara. Sekali-kali jangan begitu. Manusia itu belum menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Lamma. Belum. Diterjemahkan dengan belum. Penafian. Ustaz, sorry Ustaz. Lama yadkhuli tu.
Baris bawah ya, lam tu. Yadkhuli. Betul. Asalnya sepatutnya dia adalah jazam kan? Ya. Sukun. Tapi Oh, sebab pasal ada itu. Sorry, ada alif lam. ah, Macam itu. Okey, ada sorry, sorry. alif. Tak perhati sebelah. Baik. Yang ini pula yaqdi, ya ada kan? Yang ni daripada bawah. Ni kenapa pula dari bawah? Ni ada huruf i'la. Ya. Betul, betul. So asalnya dia adalah yaqdi. Dia ada huruf ya tu. Kan? So kat sini apa yang dibuat? Huruf ya itu dibuang. So jadilah dot sahaja yang beri bawah yang tinggal. So tu yang sebelum ni kita belajar tu. Ada yang buang huruf elah, ada yang buang nun, ada yang tukar. Sebab nanti dalam Quran itu bentuk yang kita akan jumpa. So kalau lamma selepasnya itu ada fi'il mudhari', maka dia membawa makna penafian. So itu fokus yang satu bahagian yang makna yang kita nak lihat. So jumpa lamma sebab tu mudhari' dia membawa maksud penafian. Lepas tu dari terjemahan maknanya ialah belum. Yang ketiga, lamul amr. Lamul amr ni lam yang mana? Lam yang sukun tu. Lam yang sukun. Bergandengan dengan fi'il mudhari' sahaja. Lamul amr ia hanya bergandengan dengan fi'il mudhari' sahaja. Umumnya ia adalah suruhan kepada pihak ketiga. Firman Allah, "Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Jadi pada perkataan falyastajibu, kita potong fa tu, potong pula lam sukun tu. Kan? Tinggal yastajibu. Yastajibu ya di awal perkataan, waw ada, nun baris atas tak ada. Kenapa tak ada? Sebab ada huruf kat depan tu Nasab. yang dah ubah dia. Okey. Lam nasab. Maka lam ini sebagai lam al-amr, ia adalah bentuk apa? Suruhan. Dan ia digunakan untuk pihak ketiga, untuk orang yang tak ada dekat situ. Waktu terjemahannya, maka hendaklah mereka, kan, pihak ketiga. Hendaklah adalah suruhan. Hendaklah adalah suruhan. Wal yu'minu bi, potong wa, potong lam. Baik. So inilah dia lam al-amr. Dan hendaklah mereka beriman. So lamul amr umum dia adalah suruhan, dan dia suruhan untuk pihak ketiga. Dalam terjemahan majoritinya diterjemahkan dengan perkataan hendaklah. Falyabudu rabba hadzal bait. Kita potong fa, potong lam itu. So lam ini dia adalah lam yang untuk suruhan, terjemahannya hendaklah. Maka hendaklah mereka berterusan menyembah Tuhan yang menguasai rumah ataupun Kaabah ini. Yang keempat, la an-nahi. Bentuk larangan. Terjemahannya janganlah. Beza dengan an-nafi. Beza dengan an-nafi. La an-nafi terjemahannya apa? Penafian. Tidak ataupun bukan. An-nahi larangan, terjemahannya janganlah. Larangan kepada pihak kedua. La tufsidu fil ard. Janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi. So straightforward je perkataan la, terjemahannya janganlah. Selepas itu datang fi'il mudhari', tufsidu, kamu membuat bencana ataupun kerosakan di muka bumi. Yang kelima, in, terjemahannya jika. Menyatakan kesan yang berkemungkinan berlaku jika melakukan perbuatan tersebut. Firman Allah, in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Perkataan in di depan, yantahu, ya di awal perkataan, waw ada, nun baris atas tak ada. Kenapa? In, sebabkan in.
Jika mereka berhenti dari kekufurannya, nescaya akan diampunkan dosa mereka yang telah lalu. So, dia menyatakan apa? Kesan jika perbuatan itu dilakukan. Apa perbuatan yang dilakukan? Berhenti dari kekufuran. Kesan dia apa? Yufar, diampunkan. So, ini perbuatan dia berhenti, kesan dia diampunkan. So, itu perkataan in. So, bila itu perkataan in, dia nanti akan menunjukkan satu perbuatan, kalau dibuat akan ada kesan dia. Kalau dibuat akan ada kesan. Yang keenam, barang siapa, perkataannya ialah man. Bergandingan dengan fi'il madhi dan mudhari', menyatakan perbuatan dan kesan daripada perbuatan tersebut. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Perkataan man kat depan tu, yakfur ada ya di awal perkataan, huruf akhir sukun asalnya daripada depan, tapi tak ada. Kenapa? Kerana man depan. Dan sesiapa yang mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. So, ini perbuatan dia, apa dia? Kufur. Kesan dia apa? Rugi. So, dia lebih kurang sama macam in, fungsi dia. Lebih kurang sama macam in juga. Menunjukkan kesan, menunjukkan perbuatan dan juga kesan daripada perbuatan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Perkataan man, kita potong fa, ya'mal, ya di awal perkataan, huruf akhir sukun asalnya pada depan, tak ada sebab ada man. Maka sesiapa yang berbuat kebajikan sebesar zarah, nescaya ia akan melihatnya. Perbuatannya apa? Ya'mal. Kesannya yarah. Perbuatannya dia buat, kesannya adalah dia akan melihat. Apa dia buat, dia akan lihat. So, itu umum untuk perkataan man dan adawat al-jazam dalam Al-Quran. So, kita nak tahu selepas daripada adawat al-jazam itu adalah perkataan yang bentuk mudhari' menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara berterusan. Terlihat pada adawat an-nasab dalam Al-Quran. Beberapa perkataan yang kita akan lihat. Yang tadi kan macam in dengan man tu, Baik. dia macam dia macam ada syarat kan. Dia boleh juga kategorikan dia macam syarat ke sebab dia menjawab. Untuk in dan juga man. Azam, man dengan in. Okey, baik. Untuk in dan juga man, betul. Dia macam syarat. Betul. Jadi kan Memang Ustaz kan, bukan kalau macam syarat, dia memang syarat, betul. okey. Jadi kalau macam tu kan Ustaz, kalau macam dua ayat yang ini, kalau misal, ini bukan misal lah kata, bukan kita nak ubah ayat Quran. Tapi apabila kita yang macam man yakfur ni kan, kita boleh cakap wa in yakfur kan. Kita boleh ubah ayat ni dalam uslub yang sama je lah kan. Dia tidak tak ada banyak membeza lah. Kita boleh Okey. interchange kan. Okey, baik. Kedua-duanya betul. In dan juga man dia adalah syarat, menunjukkan perbuatan dan juga kesan. Baik. Okay. Ada waktu yang digunakan in, ada waktu yang digunakan man. Okey. Jadi dia tak boleh kita interchange macam tu je walaupun dia uslub dia Tak sama. boleh. Okey. Bila Ustaz? Baik. Okey, bila? Perkataan in digunakan selalunya dalam Al-Quran, digunakan untuk untuk situasi yang menunjukkan sesuatu yang hampir mustahil untuk berlaku. Sesuatu yang jarang atau hampir mustahil untuk berlaku. Contoh dalam ayat ini disebutkan, in yantahu yufar lahum ma qad salaf. Jika mereka berhenti dari kekufurannya, nescaya akan diampunkan dosa mereka yang telah lalu. Ayat ini adalah berkaitan dengan orang-orang musyrikin Mekah.
Berkaitan dengan orang musyrikin Mekah. Baik. Kalau gunakan in menunjukkan kalau dalam bahasa kita dia menunjukkan possibility, tetapi lebih kepada perkara itu takkan menjadi. Sebab itu kita lihat pada Quraisy Mekah akhirnya beriman ke tak? Tak. Majoritinya tak beriman. Betul lah gunakan in. Dengan sesuatu yang dia lebih kepada perkara itu takkan berlaku. Okey. Tapi kalau dia berlaku, dia akan jadi macam itulah. So digunakan perkataan in. Okey Ustaz, sebab saya nak refer pada ayat surah Taghabun kan. Baik. Saya ingat ke boleh interchange? Okey, tak apa. Ayat penghabisan sekali, ayat yang ke-17. Yang kedua penghabisan dia. Okay, baik. Tu intuk ridu tu. Saya ingat bolehlah tukarkan dia kepada mantuk ridu tu. Okey. Oh, tu. Okey. Okey. So dia kesan dia sama tapi dia tak boleh ditukar. Kerana dia bergantung pada situasi ayat itu disebutkan. Okey. Baik. Pada surah ini digunakan in tuqridullaha qardan hasanan yudha'if lakum wa yaghfir lakum. Dan kalau kamu memberi pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik yang ikhlas, insya-Allah akan melipat gandakan balasannya kepada kamu serta mengampunkan kamu. Kalau gunakan di sini, sedangkan dalam ayat lain Allah digunakan kan? Ya, yang Ustaz bincang pagi tadi. Digunakan perkataan man. Baik. Man kan. Jadi di sini nak menggambarkan kepada susahnya perkara itu nak berlaku. Sebab itu kita lihat dalam nak memberi infak, ramai tak yang susah nak bagi infak? Susah. Orang akan okey bagi infak bila dia banyak duit lebih, bila dia ada masalah, contoh dia sakit ke, ataupun dia nakkan sesuatu, dia nak murah rezeki ke, nak kaya ke, waktu tu dia akan bagi. Tapi kalau bagi saja, dalam waktu tu dia sendiri pun duit tak berapa nak ada, dalam pada waktu tu dia tak mengharapkan apa-apa. Sebab itu Allah gunakan di sini pinjaman yang baik yang ikhlas. Dia bagi tu dia tak mengharapkan jadi murah rezeki ke, tak mengharapkan sakitnya tu diangkat ke, tak ada. So menggambarkan kepada sebabnya ada ikhlas dalam kurungan tu. Okey. Pinjaman yang hasanan. Allah gunakan hasanan, sesuatu yang dalam Quran terjemahannya baik kan. Tapi dalam Quran kita tahu je ada perkataan baik yang lain kan. Antaranya perkataan apa? Tayyib. Tayyib terjemahannya apa? Baik juga. Kan. Tapi Allah tak guna tayyib, Allah guna hasanan. Maksud dia beri dalam harta dia yang terbaik. Orang boleh bagi, tapi orang selalunya bagi apa? Yang dah tak pakai, yang lebih-lebih, yang kalau dikeluarkan tu tak bagi efek pada dia. So orang okey untuk bagi. Tapi kalau bagi macam Abu Bakar, nak bagi semua, atau bagi macam Umar, separuh daripada apa yang dia ada, atau bagi macam Ansar, itu perkara yang mencabar. Dia beri yang terbaik. Bagi macam Abu Talhah, kebun dia yang paling dia sayang, yang paling subur, dia bagi. So itu hasanan. Dan perkara itu Allah sebutkan in. Dia susah nak jumpa orang yang dapat memberi yang begitu. Tapi bukan tak ada, dia susah sikit nak bagi yang begitu. Jadi kan kalau kita maknanya ada yang tersurat daripada ayat ni, jika kita bandingkan dengan ayat Al-Baqarah yang apa tu lah, yang ayat yang kita bincangkan pagi tadi 245. Nampak macam betul, macam sama. Tapi dia punya uslub pun salah, dia punya uslub pun berbeza sebab yang tadi ialah fayudha'ifa. Dia tidak jazam. Jadi man di situ bukan man syartiah. Okey. Bertanya. Okey. Nak beri dorongan dan juga motivasi. So situ nak bertanya, nak bagi dorongan dan juga motivasi. Tapi Allah personally tahu nak daripada kalangan hamba dia nak bagi tu memang susah. Memang susah. So Allah gunakanlah perkataan in. Jika. Okey. Terima kasih Ustaz. Baik. Nampak. Alhamdulillah. Baik. So in dan juga man.
Dia sama, tapi dalam Quran, so bila kita nak tengok baik, man man pula digunakan untuk apa? Man digunakan untuk sesuatu yang pasti. Man digunakan untuk sesuatu yang pasti. Maksudnya perkara itu mungkin orang buat, mungkin orang tak buat juga. Tetapi Allah nak bagi tahu dia pasti akan didapati oleh seseorang tu kalau dia buat. So di sini Allah bukan nak cerita tentang ramai ke tak ramai yang buat, tapi Allah nak bagi nak fokuskan kepada kau buat ni mesti kau dapat punya. So dia taukid Ustaz. dia lebih kepada nak menggalakkan orang untuk buat. Okay, Ataupun nak menggalakkan orang jangan buat. Macam kat sini wa may yakfur bihi. Dan siapa kufur kepada Allah, dia rugi. So Allah nak menggalakkan supaya jangan kufur. So yang kat bawah ni, kalau dia buat amal kebaikan sebesar zarah pun, dia akan dapat tengok amal tu. So dia nak bagi galakan. So tu yang pasti nanti dia akan dapat. So fokus dia tu berbeza kan. In fokus kepada orang, man fokus kepada perbuatan. Itu yang pasti akan berlaku. Oh, thank you. So itu kalau kita senaraikan in dan senaraikan man, so itu nanti kita akan dapat tengoklah perbezaannya. Bukan perbezaan, maklumat dia. In Allah gunakan, Allah nak beritahu apa yang manusia ni sebenarnya mencabar untuk dia buat. So sebenarnya kalau orang yang dia mampu untuk nak bagi infak, sebab itu ganjaran dia tinggi dan besar untuk orang yang boleh bagi infak. Sebab pada Allah dia adalah in tuqridullah. Dia sesuatu yang Allah tahu manusia susah, mencabar untuk nak lakukan. So siapa yang boleh buat, dia memang Masya Allah, dan Allah puji dan angkat dan akan mengangkat dia kedudukan yang tinggi. Sebab itu dalam Quran pun Allah sebutkan tentang pada awal surah Ali Imran kan, Allah sebut tentang hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, tentang ulul albab, tentang orang yang ilmunya mendalam kan, as-sadiqin wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirina bil ashar. Antaranya adalah orang yang al-munfiqin, orang-orang yang berinfak. So itu dimasukkan dengan golongan hamba yang ulul albab, yang dipandang jauh ke depan. Dia orang yang bijak. Perkataan an dalam Al-Quran, dia berada sebelum fi'il madhi dan juga sebelum fi'il mudhari'. Ini saya bawakan maklumat je saja sebab umumnya dia digunakan untuk antara dua perkataan. Antara dua perkataan fi'il selalunya. Dan diterjemahkan dengan perkataan bahawa. Perkataan lan. Lan sesekali tidak. Ia adalah bentuk penegasan, dia lebih kuat dari la. Dan ada pendapat ulama yang sebutkan ada waktu la ini yang dia lebih kuat daripada lan. Ada ketika ada bentuk yang la ini lebih kuat, yang disebutkan sebagai la an-nafiyah lil jins. La an-nafiyah lil jins. So umumnya lan dia lebih tegas daripada la, tapi kalau daripada sudut bentuk penafian, ada bentuk la yang lebih kuat. Bentuknya macam bentuk yang kita guna dalam la ilaha illallah. Ini bentuk penafian yang kuat. Baik. Lan digunakan untuk bentuk, digunakan juga dengan maksud penegasan, menunjukkan perbuatan yang belum pernah terjadi pada masa dituturkan itu hingga bila-bila. Firman Allah, innahum lan yadurrullaha syai'a. Sesungguhnya mereka tidak sekali-kali akan dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Allah gunakan perkataan lan di sini. Menunjukkan perbuatan yang belum pernah terjadi pada masa dituturkan itu, dan selepas dituturkan itu juga takkan pernah terjadi. Maksud dia, tidak ada sesuatu pun yang boleh memudaratkan Allah sebelum ini, dan selepas ini juga takkan ada sesuatu pun yang boleh nak memudaratkan Allah Azza wa Jalla. Itu lan.
Yang ketiga, lam at-ta'lil yang menunjukkan kepada tujuan. Diterjemahkan dengan supaya. Memberitahu tujuan sesuatu itu. Ini kita dah lihat sebelum ini. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ada li di situ. Kum kita potong. Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Digunakan perkataan untuk di sini. Terjemahannya untuk je. Tapi inilah dia tujuan. Kadzalika arsalna fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatluwa alaihimul ladzi auhayna ilaik. Perkataan litatluwa. Ada li di depan. Demikianlah kami utuskanmu wahai Muhammad kepada satu umat yang telah lalu sebelumnya beberapa umat yang lain supaya engkau membacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Sini diterjemahkan dengan supaya. Dan inilah dia tujuan. Tujuan apa? Nabi Muhammad SAW diutuskan. Tujuannya untuk membacakan Al-Quran. So dengan Al-Quran tujuannya adalah untuk apa? Untuk tilawah. So ini tujuan bila seseorang diberikan Al-Quran dia kena buat tilawah. Tilawah kepada siapa? Kepada orang lain. Dia kena tilawah kepada orang lain. Dia kena baca kepada orang lain. Jadi saya kena belajar Taranum ke Ustaz? Bukan kena belajar Taranum. Kan? Kerana dalam tilawah, apa maksud? Makna yang ada dalam tilawah? Baca. Lagi? Faham? Tadabbur. Baik, tadabbur. Lagi? Amal. Amal. Ataupun ikut. Kan? Sebab dalam Quran dia ada guna dua. Satu tilawah, satu lagi apa? Qara'ah. Qara'ah. Kan? Ataupun kita sebut sebagai qira'ah. So, untuk qira'ah dia ada baca dan faham. Sebab tu wahyu pertama Iqra'. Baca dan faham dulu. Lepas pada itu baru ada apa yang kena buat. So baca dan faham dulu. Tapi di sini Allah sebutkan juga dia adalah tilawah. Tujuan Nabi diutus adalah untuk tilawah. So bukan hanya setakat nak baca je kat orang. Dia nak bagi orang faham dan nak bagi orang ikut. Maksudnya orang yang membaca tu dulu kena ikut supaya orang lain tengok dan orang lain pun boleh ikut. So itu kerja kita dengan Quran kena tilawah. So ni kerja yang panjang dan kerja yang banyak. Kerana itu adalah tujuan diutuskan Nabi dan kepada orang yang diberikan Al-Quran. Baik. Fa as-sababiyah. Fa menunjukkan kepada kesan. Terjemahannya maka. Beritahu kesan sesuatu perbuatan itu. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Oleh itu, janganlah dia menyebabkan kamu berdua keluar dari syurga. Kerana dengan yang demikian engkau akan menderita. Fatashqa. Di sini, fa di sini. Diterjemahkan dengan kerana, dengan yang demikian. Panjang terjemahan dia. Ringkasannya ialah dia tunjukkan kepada kesan. Maka janganlah Iblis itu mengeluarkan kamu berdua daripada syurga fatashqa. Kerana kesannya ialah engkau akan menderita. Terjemahan kadang dia letakkan maka, kadang dia letakkan inilah kerana. Lepas tu kadang ada terjemahan fa itu terjemahannya adalah kerana. Ataupun macam ni, kerana dengan yang demikian. Menunjukkan kepada kesan. So boleh juga kalau kita nak melihat kepada kesan sesuatu perbuatan itu, kita tengok pada huruf fa. Selain dia digunakan untuk ataf, untuk sambung cerita, ia juga untuk menunjukkan kepada kesan sesuatu perbuatan. So siapa yang dia keluar daripada syurga maka dia akan menderita.
Kan? So sekarang kita ada di dunia ke di syurga? Di dunia. Dunia adalah tempat untuk apa? Umumnya tempat untuk diuji. So kalau diuji itu tempat yang tak seronok lah. Kan? Tempat yang sakit, tempat yang sedih, tempat yang penat. So itu namanya fatashqa. Kai terjemahkan dengan agar ataupun supaya, menunjukkan kepada tujuan yang hendak dicapai. Kai nusabbihaka katsira, agar kami banyak bertasbih kepadamu. So kai juga menunjukkan kepada tujuan yang hendak dicapai. Li selalunya digunakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bagi tahu kita tujuan. Kai selalunya digunakan oleh dalam Quran, selalunya digunakan oleh manusia, dan ia juga menunjukkan harapan kepada sesuatu yang hendak dicapai. Dia adalah bentuk dia punya planning dia dan harapan dia untuk nak mencapai sesuatu. Li adalah sesuatu tujuan yang telah ditetapkan yang mesti dicapai. Suatu tujuan yang telah ditetapkan yang mesti dicapai. Kai adalah tujuan yang kita plan dan kita harap dapat capai. Digunakan perkataan kai. Dan dalam surah Taha ni kan ada disebutkan sebelum tu beberapa perkara yang diinginkan kai nusabbihaka, supaya dengan itu dia boleh banyak bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Perkataan hatta, sehingga, menunjukkan kepada matlamat atau tujuan akhir yang hendak dicapai. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu telah dilalaikan oleh perbuatan berlumba-lumba untuk memperbanyak sehingga kamu masuk kubur. Hatta menunjukkan apa? Menunjukkan yang last sekali. Tujuan akhir. So Allah nak beritahu manusia itu akan berterusan buat apa? Berlumba-lumba untuk memperbanyak. So manusia akan berterusan buat itu di sepanjang kehidupan dia. Bila manusia akan berhenti? Hatta. Hatta tu beritahu bila last sekali. Bila manusia akan berhenti? Zurtumul maqabir. Bila manusia masuk kubur. Atau ketika manusia menziarahi kubur. So hatta menunjukkan kepada perkara yang terakhir. Kan, sama ada menunjukkan kepada matlamat. Kan, contoh macam dalam kisah Nabi Musa AS dalam surah Kahfi kan. La ablugha majma'al bahraini hatta ablugha majma'al bahraini aw amdhiya hukubah. Nabi Musa kata, aku akan terus berjalan. Kan waktu tu dia nak pergi mencari kembali barang yang ditinggalkan, yang tercicir tu. Kan dia akan, aku akan terus berjalan hatta ablugha majma'al bahrain. Dia nak sehinggalah aku jumpa kepada pertemuan dua laut. So itu hatta menunjukkan kepada apa? Tujuan akhir dia, matlamat dia. Selagi belum sampai kat situ, dia akan terus berjalan. So hatta menunjukkan kepada tujuan ataupun matlamat akhir yang hendak dicapai. Selagi belum capai itu, selagi itu dia akan teruskan apa yang dia terus nak buat. So manusia akan terus berlumba-lumba nak memperbanyak. Bila manusia akan berhenti? Hatta zurtumul maqabir, bila dia masuk dalam kubur. Ataupun dia juga terjemahkan dengan bila dia menziarahi kubur. Silakan. Ustaz, mengapa selalunya kalau kita kata hatta tu benda yang akan datang, tapi dekat sini zurtum tu madhi. Baik. Kalau macam yang kafi tu mudarek. Betul. Tu kat sini pasti ke? Baik. Masya Allah. So itu pertama sini diletakkan dalam bentuk fi'il madhi. Selalunya diletakkan dalam bentuk mudhari' lah. Kan? So yang pertama tadi, so dia balik pada poin yang kita pernah kongsikan dulu, kan? Dia menunjukkan kepada sesuatu yang
pasti. So, dia gunakan bentuk fi'il madhi. Pasti apa? Pertama, pasti kamu akan masuk kubur. Pasti kamu akan masuk. Pasti kamu akan memasuki kubur itu. Digunakan zurtum ziarah. Kenapa? Kerana kubur adalah persinggahan sebelum kita nak pergi ke mana? Pergi ke mahsyar. So kita singgah dulu di kubur. So sebab tu kubur sebagai satu bentuk zurtum ni maksudnya ziarah. Kan? Zara yaziru. Ya. Jadi kita ziarah dulu ke kubur sebelum nanti nak masuk ke mahsyar. Dan digunakan dalam bentuk past tense kerana ia adalah sesuatu yang pasti akan berlaku. Kita elak macam mana pun hidup kat dunia ni tak nak pergi kubur sebab nanti talaong kan. Tetap juga nanti akan apa? Akan pergi juga kubur tu. Pasti setiap orang akan pergi. So digunakan fi'il madhi menunjukkan kepada sesuatu yang pasti akan berlaku. So itu dia Kenapa dia gandakan. panggil ziarah, Ustaz? Kenapa di dunia kita tak dipanggil ziarah dunia? Kat kubur tu pun lama juga kan? Itu yang Allah nak bagi tahu tu. Allah nak bagi tahu pertama, kita semua akan menziarahi kubur dalam arti kata kubur adalah tempat yang akan kita masuk sekejap, ada tempoh masa. Sebab ziarah dia ada tempoh masa dia. Tak ada orang pergi ziarah kan selama-lamanya, tinggal situ. Ziarah rumah kawan tu, dia tinggal situ, tak ada. Ziarah dia ada tempoh masa dia. So kita berada dalam kubur, kita ada tempoh masa dia. So itu adalah persinggahan sebentar sebelum pergi kepada next destination. So digunakan perkataan ziarah kan, menunjukkan kepada sekejap sahaja. Itu secara umumnya pada kehidupan dunia. Sebab itu Nabi sebutkan kehidupan dunia ini kita macam seorang apa? Inna ma'ana wa dunya karakib istazalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Kehidupan dunia adalah seperti seseorang yang dia berteduh di bawah sepohon pokok, kemudian dia pergi meninggalkan pokok tu. So dia sekejap je, dia singgah sekejap. Bahasanya ziarah. Dia singgah sekejap bawah pokok, berlindung sekejap daripada terik matahari, berehat sekejap, kemudian dia akan bergerak pergi. Kan? Begitu adalah hadis kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Kan? Seperti mana Haji saya sebutkan, jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing ataupun orang yang sedang berada dalam perjalanan. So itu masuk ziarah. So itu Allah sebutkan kubur adalah satu tempat yang pasti kita akan menziarahinya. Itu untuk kehidupan umumnya. Yang kedua, kita sendiri pergi ziarah kubur lah. Kita ziarah kubur sekarang ni macam pergi ziarah je. Waktu kita hidup ni kan, kita pergi ziarah kubur. So macam mana nak hentikan perasaan at-takatsur ini, berlumba-lumba untuk nak memperbanyak? So Quran kata pergilah ziarah kubur. Pergilah ziarah kubur. Pergilah ada kematian pergi. Dan kalau tak ada kematian pun pergilah kubur tu, pergi duduk situ malam-malam kan, pergi duduk situ termenung kejap dekat situ, dan perkara itu akan membantu untuk mengurangkan rasa nak memperbanyak kehidupan dunia. Begitu yang Nabi lakukan, begitu juga yang para sahabat lakukan. Pergi ziarah kubur. Itu adalah ubat untuk nak mengurangkan at-takatsur. So Allah kata kita semua ni memang setiap hari berlumba-lumba untuk nak memperbanyak sehinggalah kita personally pergi ziarah kubur. Itu orang kalau pergi ziarah kubur, dia akan slow down sikit. Dia akan tengok balik hidup dia. Aku ni nak apa dalam hidup ni kan. Tapi kalau pergi ziarah kubur pun masih tak dapat peringatan kan. Sebab kadang-kadang pergi kubur tengok isap okok juga kan. Kat kubur tu dia isap okok kan. Sembang-sembang pasal sembang pasal bola. Waktu tu lah nak sembang pasal kereta, nak sembang pasal berjalan, semua sembang waktu dekat kubur tu. Kan? Sedangkan itu adalah waktu untuk nak ambil peringatan
Tapi akhirnya kubur jadi tempat yang biasa je. Tempat jalan-jalan macam biasa. Tak adalah dia jadi satu peringatan. Ustaz, ya kadang-kadang kuat berbual tu pasal tengok kawan dah 10 tahun tak jumpa. Itulah tu, kan. Itulah. Dan itu apa tu? Boleh dilakukan selepas tu lah, kan. Sebab itu Nabi SAW dia banyak menziarahi para sahabat. Kan kalau kita tengok dalam sirah Nabi tu setiap hari ataupun hampir setiap hari Nabi akan pergi ziarah sahabat. Lagi-lagi kalau Nabi tak nampak dia, dah tak nampak dia 1-2 waktu dekat surau, dekat masjid, Nabi akan pergi ziarah dia. So kita selalunya tak kontakkan kawan, kan, jumpa kat media sosial, dan kita hanya akan jumpa bila, kan, dua lah, waktu orang kahwin, waktu orang meninggal. Waktu orang kahwin tu boleh sesuai, dan nak borak waktu orang meninggal tu kurangkan. Itu waktu doa untuk si mati, dan kalau nak berbual boleh cari masa selepas itu dekat kubur kita hold dulu kejap, kan. Kadang kat kubur tu nak bergurau lah, kan, bergelak-gelak dekat kubur tu, dia tak kena situasi dia, kan. Cuba kita boleh letakkan kita, ahli keluarga kita yang meninggal dunia, kan, tapi kita dengar orang bergurau-gurau, kan, bergelak-gelak dan sebagainya, tak kena situasi. Baik. So zurtum letakkan untuk fi'il madhi bukan satu yang pasti akan berlaku. Baik, wallahu taala a'lam. Itu dah termasuk dalam nota. Baik. So sehingga sampai ke hatta ini selesailah apa yang saya nak kongsikan untuk bahasa Arab Al-Quran ini. Alhamdulillah. So kiranya untuk bahasa Arab L2 ini kira kita punya kelas terakhir lah pada hari ini. Alhamdulillah. So ada apa-apa soalan? Nak sambung lagi tak Ustaz? Ustaz, kesian Ustaz kena interrogate Ustaz. Buku baru saya baru Kelas surat. nak dihabiskan. Ustaz, buku baru saya baru 4 muka surat. Tebal satu Saya baru join tak sampai 2 bulan, 3 bulan. Ayahnya dah advance ke depan dah. Kalau nak ingatkan nak belajar lah juga. Timba ilmu Ustaz. Tak nak continue ke Ustaz? Itulah. Ustaz, me time. Dia nak kerja. Lepas tu Ustaz continue lah. Okay. Banyak lagi Ustaz yang Ustaz boleh boleh. Dia bagi kan. Banyak lagi Ustaz. Ustaz dia responsibility dekat keluarga. Kalau pilih lain-lain waktu ke waktu lain tak ada Ustaz. Untuk bahasa Arab setakat ini saya belum bercadang lagi untuk nak sambung. Satu sebab untuk kajian yang baru saya belum selesaikan lagi. Sebab untuk ke depan dah ada planning untuk topik-topik tertentu yang saya nak bawa lah. Cuma kajiannya saya belum sempat lagi selesaikan. So dia perlu masa untuk kajian tu. So bahagian tu yang tak sempat lagi nak buat. Atas ada kerja yang nak kena siapkan dululah. So tu yang tak sempat lagi nak ke depan. Kalau kata untuk nak terus belajar dengan topik-topik yang baru, yang mungkin kalau diambil daripada buku-buku bahasa Arab yang biasalah, kan, boleh je, tapi itulah nanti kita nak kaitkan dengan Quran, penggunaannya, apa kesannya. So itu saya tak dapat nak buat lah. Saya cuma mungkin boleh kongsikan teorinya. Cuma bila kita nak apply dalam Quran tu, kan, mungkin contoh kita boleh ambil lah, kan, tapi nanti efek dia pada makna, mungkin pada tadabbur, maklumat tambahan dan sebagainya, itu saya tak dapat nak kongsikan. Sebab itu perlu kepada sedikit pembacaan dan nak meringkaskan
Sebab dia perlu kepada, sebab nak kena plan awal, sebab topik boleh je buat topik apa pun, cuma daripada sudut penggunaan, sama ada Quran guna banyak ataupun tidak. Dan saya membawakan bahasa Al-Quran ini adalah kita bermula daripada apa yang Quran guna paling banyak kepada penggunaannya yang lebih sedikit. Kan. Jadi topik kalau yang dalam buku bahasa Arab tu adalah topik apa yang ada dalam bahasa Arab lah, cuma penggunaannya dalam Al-Quran itu kena tengok pada Quran guna dan apa kesannya pada ayat. Dan pada bahagian itulah yang saya belum sempat nak menghabiskan lagi. Saya sekarang sebenarnya tengah buat tentang huruf. Kesan huruf-huruf pada ayat. So bila sebut tentang huruf, dia lebih teknikal sikit lah. Lebih mencabar. Sebab huruf dia ringkas tapi kesannya itu besar. Itu masuk skop nahwu Ustaz, yang Ustaz betul-betul. Bukan? Saya sedang cuba lagi untuk nak kurangkan bahagian nahwu. Sedang cuba nak kurangkan lagi bahagian nahwu. Sebab kalau kita masuk nahwu, dia tak boleh terus jump in the middle kan. Dia kena start daripada mula. Orang tu nak kena faham dulu perjalanan nahwu tu, apa yang asas tu, lepas tu baru boleh nak masuk. So, saya cuba nak elakkan dulu untuk masuk pada bahagian nahwu sebanyak yang boleh lah. Kan. So, itu yang nak kongsikan dulu apa. Tapi kalau kata perlu, saya akan kongsikan lah. Nahwu tak banyak dalam Al-Quran ke Ustaz? Guna. Nahwu banyak guna. Memang guna dalam Quran. Dalam Quran memang akan guna. Wajib guna pun. Cuma saya elak untuk kita nak kena belajar dulu semua term-term sedia. Kan? Contoh kalau kita nak belajar tentang baris, kita memang kena belajar tentang subjek dia, predikat dia, pelaku dia. So dia lebih banyak terms yang kita nak kena ingat. Satu, kita akan kena ingat banyak terms. Yang kedua, banyak sebab dia. Kita ambil contoh adawat al-jazam dengan an-nasab. Satu, kita nak kena ingat mana satu jazam, mana satu nasab. Yang kedua, kita nak kena ingat apa huruf jazam, apa huruf nasab. Yang ketiga, kita nak kena ingat apa kesan dia pada perkataan yang datang selepas itu. Jazam dia akan mensukunkan, nasab dia akan baris atas. Tapi ada waktu yang dia bukan sukun, dia bukan baris atas. Ada waktu dia jadi baris bawah, ada waktu dia baris atas, ada waktu dia baris depan, ada waktu ada. So dia macam tu lebih kurang nahwu. Dia bukan hanya apa semua Ustaz dia bukan satu yang straightforward. Bukan. Dia nanti akan ada beberapa perkara juga yang perlu dilihat sekali. Baik. Tapi